Assalamualaikum guys, welcome back to Bebel Story. Alright guys, korang tengok je tajuk, korang dah boleh agak aku nak cerita pasal apa kan. Aku tak berniat lah nak cerita panjang, sebabnya ramai dah orang kupas pasal cerita ni guys. Korang boleh cari dekat YouTube dan korang boleh pergi dekat TikTok. Banyak gila orang cerita pasal benda ni. Dan kesemua teori-teori yang dikemukakan ni sangat-sangat baik. Memang impresif gila lah dengan rakyat Malaysia. Cumanya kesemua teori-teori ni tak dapat dibuktikan je lagi. Tapi sekarang ni aku nak cerita dekat korang dan aku akan fokus pada satu individu sahaja, which is Kratik, kawan baik Teng Mo dan juga manager kepada Teng Mo sendiri. Dan aku rasa dia adalah kunci besar dalam kes ni, sama ada kes ni adalah kes jenayah ataupun sekadar kes kemalangan. So guys, let's bebel the story. Pada 24 Februari 2022, Teng Mo Nida dengan 5 orang kawan dia lagi guys, termasuklah kawan baik dia sendiri, merangkap manager dia yang lebih dikenali sebagai Kratik. Diorang ni pergi naik satu speedboat dan kemudian bersiar-siar dekat atas boat tu sambil minum-minum atas sungai Chao Phraya, Thailand. Nak dijadikan cerita guys, masa Teng Mo dengan kawan-kawan dia ni dekat atas kapal, Teng Mo nak pergi buang air kecil. So disebabkan tandas dekat dalam boat tu rosak, terpaksalah Teng Mo ni melepaskan hajat dia dekat belakang boat tu guys. Maksud dia direct buang apa benda yang dia nak buang tu dekat dalam sungai Chao Phraya terus. Tapi guys, kejadian yang tak diingini berlaku. Teng Mo tergelincir dan jatuh ke dalam sungai Chao Phraya tu. Kawan-kawan dia yang ada dekat atas boat tu tolonglah untuk selamatkan dia, tapi disebabkan arus sungai yang sangat-sangat deras pada masa tu, akhirnya Teng Mo tidak dapat diselamatkan dan dijumpai 36 jam selepas dia dipercayai lemas. Kalau kita dengar cerita macam ni je, tak apa, tak ada jadi masalah, tak ada isu. Tapi bila mayat Teng Mo ni dijumpai, menunjukkan yang Teng Mo Nida ni bukan hanya tergelincir daripada bot tu je guys, tapi seolah-olah ada jenayah yang sedang berlaku di sebalik kejadian tu guys. Macam aku cakap tadi, salah seorang yang ada dekat atas bot tu adalah kawan baik dia, merangkap Teng Mo punya manager. Nama dia adalah Kratik. Untuk pengetahuan korang, Kratik ni dia ada seorang anak dan anak dia ni adalah anak angkat kepada Teng Mo. Teng Mo sebelum ni pernah berkahwin tapi dia bercerai pada tahun 2015. Tetapi Teng Mo dengan ex-husband dia ni tak ada anak. So anak yang korang tengok Teng Mo jaga tu bukan anak dia, tapi anak kepada kawan baik dia sendiri guys. Kratik dia ada dari awal sampai habis kejadian tu berlaku dan tingkah laku Kratik ni memang sangat-sangat mencurigakan. Masa Teng Mo dikatakan jatuh daripada bot tu kan, Teng Mo dia pakai baju renang jenis one piece. Maksud dia kalau dia nak pergi kencing ke apa ke, dia kena buka the whole baju tu guys, sebab baju tu one set. Tapi masa mayat Teng Mo dijumpai, baju renang yang dia pakai tu masih elok melekat dekat badan dia. Based on Kratik punya statement, masa Teng Mo jatuh, seorang pun tak perasan. Yang ini guys lagi masalah besar, sebabnya bot tu bukan besar mana pun, bukan besar macam kapal Titanic tu. Itu logik lah kalau jatuh dekat belakang and then orang kat depan tak perasan. Bot tu kecil je, dah macam mana tak perasan. Pelik gila kan. Masa proses kebumian berlaku, mak kepada Teng Mo ni tanya kepada Kratik, kenapa tak selamatkan Teng Mo? Yang pertama, alasan dia tak perasan Teng Mo jatuh, dan yang kedua alasan dia tak pandai berenang. Sedangkan dekat Instagram dia ada gambar dia berenang dengan anak dia guys. So benda ni bercanggah gila-gila kot. Pada malam Teng Mo naik bot tu dengan 5 orang yang lain, benda tu adalah last minute punya plan. Sepatutnya naik bot tu bukanlah dalam jadual Teng Mo, tapi Kratik selaku manager dia cakap yang dia terlepas pandang jadual tu, dan akhirnya Teng Mo bersetuju dengan jadual tu dan pergi naik bot tu guys. Ada teori yang cakap salah seorang daripada orang yang naik bot tu adalah VVIP yang sangat-sangat berpengaruh dekat Thailand, dan VVIP ni suka dengan Teng Mo. So secara tak langsung berlakulah flirting atas kapal tu yang akhirnya membuatkan Teng Mo tak selesa dengan keadaan tu. Satu lagi benda yang fishy adalah Teng Mo ada ambil satu insurans nyawa tau, dan penama kepada insurans Teng Mo ni jika berlaku apa-apa ke atas diri dia adalah anak kepada Kratik. So dekat sini ramai orang yang cakap Kratik
Kratik ada sebab nak bunuh Teng Mo. Tapi sekali lagi bagi aku benda ni sangat-sangat tak logik sikit lah. Jumlah nilai insurans yang dia letak atas nama anak Kratik tu bernilai RM150,000, lebih kurang dalam 1 juta bat macam tu lah. Bagi aku 1 juta bat tu nilai dia sangat-sangat kecil. Sebabnya kalau betul semua benda ni adalah plan daripada Kratik, berbaloi ke dia nak buat benda-benda macam ni? Sebabnya kalau nak diikutkan, banyak orang ni dia kena bayar untuk tutup mulut dan jumlah yang dia dapat tu terlampau kecil. Dan lagi satu, kenapa dan atas sebab apa yang lain semua dekat atas bot tu nak bekerjasama dengan Kratik untuk bunuh Teng Mo? Macam tak ada sebab kan? Melainkan situasi dia macam ni guys. Berkemungkinan Kratik ni plan dia nak kenalkan Teng Mo pada seseorang, dan orang tu adalah VVIP yang aku cakap tadi. Dan benda ni Teng Mo hanya tahu bila dia naik dekat atas bot tu sahaja. Dan berkemungkinan berlaku pertelingkahan antara Teng Mo dengan Kratik ataupun dengan VVIP tu. Lepas tu guys, secara tak sengaja salah seorang daripada orang yang atas bot tu terbunuh Teng Mo, dan berlakulah apa benda yang berlaku sekarang. Dan Kratik ni berkemungkinan diugut oleh VVIP ni untuk tutup mulut kalau pembunuhan tu dilakukan oleh VVIP. Tapi kalaulah Kratik yang bunuh Teng Mo, kenapa pula VVIP nak backup Kratik? Korang faham kan? Pening kan benda ni? Pening gila kot. Aku tambah lagi satu guys, aku tak rasa kes ni adalah kes jenayah terancang, sebabnya terlampau banyak persoalan dan juga bukti-bukti luar yang si pelaku ni terlepas pandang. Tak payah bagi contoh lah, memang banyak sangat-sangat, daripada bot, baju renang, lepas tu dia orang switch bot, CCTV, handphone hilang, banyak gila kot. Kalau benda ni dah lama rancang, takkanlah sebegini banyak kesilapan yang dilakukan oleh diorang. Tambahan pula, statement yang diorang bagi dekat pihak media dan juga pihak polis tak konsisten, menunjukkan seolah-olah benda tu dilakukan tanpa perancangan. Last but not least guys, setelah 8 ke 9 hari kes ni berjalan, dan sepanjang hari tu juga kita dapat tengok reaksi mak kepada Teng Mo. Dia sedih sampaikan pada saat dia tengok mayat anak dia guys, dia pengsan. Memang teruk gila lah mayat dia. Tetapi baru-baru ni ada laporan media menyatakan yang mak kepada Teng Mo memaafkan 2 orang yang ada dekat atas bot tu guys, yang dikatakan punca kepada kematian Teng Mo. Tapi sampai ke hari ni mak Teng Mo tak memaafkan Kratik. Kenapa mak dia boleh pilih kasih macam ni? Sebabnya dikatakan 2 orang lelaki ni bayar pampasan kematian kepada mak Teng Mo, dan benda ni menyebabkan mak Teng Mo maafkan diorang. Dan jumlah bayaran yang dibayar pada mak Teng Mo tu adalah satu jumlah yang banyak kot. So timbullah lagi satu teori baru yang menyatakan mak Teng Mo terlibat dalam kes ni juga. Kau tengok, memang dah serabut gila dah kes ni. Sebabnya terlampau ramai orang sangat yang mempunyai motif untuk melakukan sesuatu yang tak baik kepada Teng Mo. Alright guys, itu adalah antara benda yang aku boleh kongsikan dalam kes Teng Mo Nida ni. Walaupun sebenarnya banyak lagi benda-benda yang fishy dalam kes ni, tapi aku rasa tak perlulah nak bincangkan, sebab ramai dah orang bincangkan pasal kes ni. Especially dekat TikTok korang tengok, memang banyak gila maklumat sampai kau jadi serabut dengan benda-benda macam ni. Cuma je lah, ini pendapat akulah. Kalau betul lah ni adalah satu kes jenayah, aku suspek nasib Kratik ni dia akan jadi kambing hitam je. Dan bagi aku, kes ni langsung tak menunjukkan tanda-tanda yang ada jenayah terancang berlaku, tetapi dia lebih kepada kemalangan ataupun kematian yang tak disengajakan. Macam tu je guys. Aku jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum. Ciao.